Baik, apa yang menjadi kepentingan? Apa yang menjadi kepentingan? Tengok ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey. Kalau kita tengok ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan yang mulia ini diturunkan padanya oleh Allah akan Al-Quran. Ayat ini menceritakan tentang keagungan bulan Ramadan, salah satunya kerana adanya peristiwa penurunan Al-Quran pada malam salah satu bulan Ramadan. Tujuan dia apa? Hudal linnas, untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan memberi penjelasan dan penerangan terhadap petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, iaitu menjadi pembeda di antara perkara-perkara yang hak dan perkara-perkara yang batil. Ni yang perlu kita ambil perhatian. Bila sinonimnya bulan Ramadan dengan sejarah penurunan Al-Quran, jadi kita perlu ambil berat berkaitan dengan Al-Quran bila mari bulan Ramadan. Bukan kata kita bersungguh baru nak baca Al-Quran bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita tak berapa nak baca Al-Quran. Dia sepatutnya luar bulan Ramadan tu kita dah hari-hari rajin baca Al-Quran. Mungkin 1 juzuk, mungkin 2 juzuk, tapi mari bulan Ramadan tak puas hati ni, disebabkan kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, disebabkan ganjaran dan fadilat bulan Ramadan. Biasa hari-hari lain 1 juzuk, bulan Ramadan kena 2 juzuk contoh. Bulan Ramadan kena lebih lagi. Kita tak mau bulan lain langsung kita tak jamah Al-Quran, kita tak sentuh Al-Quran, tak baca Al-Quran, mari bulan Ramadan baru nak baca. Bukan kata orang yang sebelum ni tak baca, mari bulan Ramadan baca baru nak dapat pahala. Tak. Pahala tetap dapat sekiranya dibaca Al-Quran itu kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Dia bukan sebab sebelum ni tak baca, bila ni baru nak baca tak dapat pahala. Tu bukan kerja kita, tu kerja Allah Subhanahu wa taala. Nak habaknya kesungguhan kita perlu ditambah dan dipertingkatkan dalam apa jua perkara. Baik, bila sebut dengan Al-Quran, saya nak bahas satu sisi atau satu sudut yang kita panggil sebagai spiritual, bentuk kerohanian. Kerohanian ataupun spiritual Al-Quran ni banyak sudut dan banyak segi. Yang saya nak sentuh ialah spiritual of education. Dalam Al-Quran ada kerohanian dan spiritual berbentuk pendidikan. Bagaimana Al-Quran nak membentuk manusia menjadi satu umat yang berilmu, satu umat yang berpengetahuan. Lihat kepada kondisi paling awal, 5 ayat yang pertama turun kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Gua Hira tu, ayat yang awal-awal turun berkaitan dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, sampailah ayat yang kelima. Dia adalah spiritual. Dia adalah kerohanian tentang konsep pendidikan, iaitu menisbahkan ilmu, menisbahkan pengetahuan kepada penciptanya yang sebenar, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam amat menekankan pendidikan, Islam amat menekankan ilmu dan pengetahuan. Sebab itulah 13 tahun di awal-awal fasa Rasulullah berada di Mekah, konsep pendidikan yang ditekankan oleh Rasulullah ialah keimanan kepada Allah. Nak bagi sahabat betul-betul faham apa itu keimanan, apa itu bertauhid kepada Allah, apa itu yang dinamakan sebagai akidah.
Tujuan dia nak menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang paling utama ialah bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah yang begitu berleluasa di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu. Terutama konsep penyembahan kepada patung-patung, berhala-berhala, dewa-dewa ataupun idola tertentu. Ini yang sedang membarah dalam masyarakat. Jadi pendidikan yang Islam yang diaturkan oleh Allah menerusi lisan Nabi Muhammad ni nak banteras benda ni lah. Nak bagi sahabat tu faham sungguh-sungguh apa yang disebutkan tadi dari sudut iman, tauhid dan akidah. Supaya diri kita ni tak terjerumus, tak terjebak dalam kancah kesyirikan. Lebih jauh perkara-perkara yang Islam larang. Perkara-perkara yang Islam minta kita jauh. Antaranya perkara-perkara tahyul, perkara-perkara khurafat, perkara-perkara dongeng dan perkara-perkara yang seumpama dengannya, yang tidak memberikan apa-apa manfaat, apa-apa faedah di dalam agama, lebih-lebih lagi di dalam masyarakat. Itu bentuk pengetahuan. Tujuan dia sama ada Al-Quran ini mengajarkan sesuatu ataupun konsep ibadah-ibadah ini ialah tujuan dia nak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak suruh kembali dekat kepada Allah dengan kehidupan manusia pada zaman dan frasa jahiliah ni begitu jauh dengan Allah. Berapa lama dah masyarakat Arab Quraisy ni jauh daripada Allah. Jadi Nabi datang, Nabi mari seru, Nabi mari dakwah nak memendekkan jarak tersebut. Hak jauh tu jadi makin dekat. Inilah yang kita namakan sebagai taqarrub. Nak mendekatkan diri kepada Allah, terutama dalam soal ibadah. Sebab bab puasa ni termasuk bab ibadah. Dalam keadaan kita berpuasa tu kita nak sembahyang tarawih, dia berkait dengan solat. Jadi hal-hal tersebut memerlukan pemurnian dari sudut kita nak menunaikan, melaksanakan tata cara ibadah yang sebenar. Tiada siapa pun yang mampu untuk memberikan penjelasan bagaimana nak melakukan sesuatu ibadah yang paling tepat, yang paling betul, yang paling benar, yang paling sesuai mengikut kehendak daripada Allah kecuali siapa? Kecuali Nabi ataupun Rasul yang diutuskan oleh pencipta tersebut. Dalam konteks kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tunjukkan kepada sahabat, Nabi tunjukkan kepada umat dia model ibadah-ibadah tersebut. Bukan setakat penerangan pada lidah dan lisan Nabi Muhammad, malah ditunjukkan secara praktikal perlakuan tersebut. Rasulullah mengajarkan sahabat solat, Rasulullah juga solat bersama-sama sahabat. Banyak jenis solat yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat. Kita ambil contoh solat yang 5 waktunya, solat-solat sunat-sunat tertentu yang Rasulullah solat bersama dengan sahabat sebagai penunjuk, sebagai penjelasan. Sahabat-sahabat tengok dengan kepala mereka. Sahabat-sahabat tengok dengan mata mereka cara yang betul, cara yang tepat. Inilah ibadah yang dikehendaki oleh Rasulullah sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan berpuasa. Puasa ni bagus ke tak bagus? Bagus berpuasa. Tapi bila Islam mensyariatkan yang wajib 30 hari ni bulan Ramadan, kita pula nak pi tukar bulan. Saya nak tukar bulan ni. Dia pi tukar bulan lain, 30 hari juga, hari yang sama, tapi macam mana? Lari daripada konteks sebenar, kerana tidak memenuhi apa yang disebut sebagai ibadah yang ditunjuk, ibadah yang diajar oleh Rasulullah. Nak bagi ibadah kita ni diterima dengan baik dan sempurna oleh Allah, sekurang-kurang ni paling ringkas 2 benda. Pertama, tata cara peribadatan yang kita nak buat mesti tepat, betul dan sempurna sebagaimana yang Rasulullah ajak. 1. Yang kedua, ikhlas kepada Allah atas tuntutan niat
ibadat tersebut. Sebab kalau tak settle salah satu daripada keduanya, dia akan merosakkan ibadah tersebut. Cara betul dah, angkat takbir betul, baca Fatihah betul, sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, settle betul. Tapi hak nombor 2 tu tak berapa nak ikhlas. Semayang tadi, anak suruh orang kata, baca tu macam Syekh Mekah, Bismillahirrahmanirrahim. Betul tajwidnya, tapi dalam hati tu, mesti orang kata macam Syekh Mekah ni, suara aku. Nak suruh orang kata rajin semayang, dalam hati tu tak settle. Faham maksud saya? Cara kita buat ibadah tu betul semua, tapi ikhlas tu tidak kerana Allah, kerana makhluk, kerana manusia, kerana pujian, kerana sanjungan, kerana populariti, kerana glamour dan sebagainya. Tak kiralah ibadah apa pun, dia akan mencacatkan dan merosakkan. Begitu juga kalau settle yang belah sana, hak ni pula tak settle. Nawaitu lillahi ta'ala, kemah nawaitu lillah, kejap nawaitu lillah, tapi Allahu Akbar terus turun Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak betul apa? Tata cara pelaksanaan. Rukun tak tahu ke mana, sunat ab'ah tak tahu ke mana, hayat tak tahu ke mana, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Mana boleh salah, sebab niat tadi kerana Allah tu, bukan kerana orang lain. Bukan kerana ikhlas dia tu, ikhlas tu dah okey, tapi cara buat tu pula salah. Jadi nak memenuhi sekurang-kurang 2 ni, cara dan pelaksanaan yang betul. Satu lagi, niat kerana Allah, bukan kerana makhluk, bukan kerana manusia. Baik.